Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersua muka pada malam ini untuk sama-sama kita mengisi sedikit masa yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari ilmu. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kuliah kita berkenaan dengan sirah nabawiyah yang telah kita mulakan 2 episod. Hari ini, malam ini merupakan episod yang ketiga. Baik, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya akan sambung pada malam ini kisah berkenaan dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebutkan dalam siri yang lepas bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berketurunan daripada Nabi Ismail yang merupakan anak kepada Nabi Ibrahim. Dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikategorikan termasuk dalam al-Arab al-Musta'ribah. Baik. Arab Musta'ribah ni orang Arab yang bercampur dengan darah orang yang bukan Arab. Siapa orang bukan Arab? Iaitulah Nabi Ismail. Nabi Ismail. Baik, kita dah ceritakan sebenarnya silsilah sedikit sebanyak silsilah berkenaan dengan Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim ini berasal dari Iraq, dari satu bandar Ur yang terletak berhampiran dengan Kufah di Iraq. Kemudian Nabi Ibrahim berhijrah pergi ke Harran ataupun Haran di selatan Turki yang dekat bersempadan dengan Syria. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Palestin. Kemudian pergi ke Mesir bersama dengan isterinya Sarah. Kemudian kita orang yang biasa mendengar kisah sejarah tahulah bagaimana kisah Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dengan pemimpin di Mesir pada waktu itu. Dan akhirnya pemimpin Mesir menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Sarah menghadiahkannya kepada suaminya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengahwini Hajar dan akhirnya beroleh seorang anak bernama Ismail yang diberi nama Ismail. Dan Nabi Ibrahim dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Ismail yang ketika itu masih lagi kecil bersama-sama dengan ibu isterinya, isteri Nabi Ibrahim iaitu Hajar, ke Mekah, tanah kering kontang tandus, tanpa sebarang penduduk. Duduk di Nabi Ibrahim tinggalkan di situ. Saya ringkaskanlah, nak cerita panjang nanti panjang pula. Lalu tinggallah Nabi Ismail bersama ibunya sehinggalah didatangi oleh satu kabilah daripada Yaman, kabilah yang diberi nama Jurhum. Jurhum, kabilah yang berasal daripada Yaman. Mereka ini dalam perjalanan mencari tempat tinggal, mencari punca air. Jadi apabila mereka ni melihat burung-burung berterbangan di atas bumi Mekah, maka mereka ni bila tengok ada burung berterbang di langit, berterbangan banyak, maka mereka tahu di situ ada punca air. Maka daripada situlah mereka bergerak ke tempat tersebut sehinggalah bertemu dengan punca air tersebut, iaitulah Zam-Zam, dan mendapati di situ ada Siti Hajar dan juga Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil. Lalu kabilah ini akhirnya minta izin dengan Hajar untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Hajar mengizinkan dan akhirnya Nabi Ismail ini
Bila membesar akhirnya kahwin dengan anak perempuan pada ketua kabilah ini. Dan kita dah ceritakan juga dalam siri-siri yang lepas bagaimana Nabi Ibrahim, ada setengah orang dia baca sejarah, dia baca separuh masa. Dia ingat Nabi Ibrahim ni bila tinggalkan haji itu sebenarnya satu fahaman yang salah. Nabi Ibrahim ni dalam sejarah kita telah sebut ada sebanyak 5 kali dia ke Mekah. 5 kali sekurang-kurangnya. Yang pertamanya dia pergi ke Mekah membawa Hajar isterinya dan juga anaknya Ismail. Itu kali pertama pergi ke Mekah. Yang kedua dia pergi ke Mekah apabila Nabi Ismail itu dah membesar. Mana sebelum balik, disebut sebelum Nabi Ismail balik, Nabi Ibrahim pergi menziarah, pergi ziarah anaknya dan isterinya di Mekah. Dan pada waktu itulah kita tahu berlakunya peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail ketika itu yang masih kecil. Dan kita pun tahu bagaimana kisah tersebut berlangsung sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan seekor kibas. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim itu sebagai satu ujian, bentuk ujian untuk menilai tahap kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana baginda mengutamakan Allah ataupun mengutamakan anak baginda. Baik. Dan selepas peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim ni kita tahu dia berpengkalan di Palestin lah. Dia berpengkalan di bumi Syam, tapi selepas itu beliau baginda masih lagi datang menziarah Nabi Ismail. Kita dah cerita kali yang ketiga dia datang ke Mekah, dia mendapati Nabi Ismail telah pun berkahwin. Manakala Siti Hajar telah pun wafat, telah pun meninggal. Lalu Nabi Ibrahim pergi ke rumah Nabi Ismail yang ketika itu tiada di rumah. Lalu Nabi Ibrahim bertemu dengan isteri kepada Nabi Ismail yang merupakan menantunya. Lalu bila Nabi Ibrahim bertanyakan khabar kepada menantunya ini, apa khabarmu, macam mana keadaan kamu sekeluarga, maka isteri kepada Nabi Ismail yang ketika itu masih belum kenal siapa lelaki tua yang berada di hadapan rumahnya itu menceritakan kesusahan, kepayahan hidup. Maknanya lain macam lah. Kita ni kalau jumpa orang kali pertama jumpa dengan dalam keadaan tak kenal, dalam keadaan baru berjumpa, tiba-tiba kita cerita kesusahan kita, ekonomi tak ada, duit tak ada, ekonomi tak memberangsangkan, macam-macam kita duk cerita dekat orang, maka itu merupakan satu petanda bahawa kita ni ada masalah. Ada masalah yang utamanya kita tak bersyukur dengan apa yang ada. Lalu Nabi Ibrahim ini bila kali pertama berjumpa menantu pula dia cerita macam-macam kesusahan. Lalu Nabi Ibrahim akhirnya berpesan kepada menantunya ini, kalaulah Nabi Ismail pulang nanti beritahukan kepada Nabi Ismail tukar bendul pintu rumahnya. Bendul pintu. Kita dah cerita dalam siri-siri yang lepas. Apa tu orang Melayu ni, bendul ni pun ada banyak peribahasa, ada banyak kiasan digunakan dengan menggunakan perkataan bendul. Langkah bendul. Kalau si kakak belum berkahwin, adik perempuan berkahwin dulu, maka itu panggil langkah bendul. Dan dalam adat orang Melayu dulu, kalaulah satu rumah itu tak ada lelaki, ada orang perempuan duduk dalam rumah itu, maka si lelaki itu kalau orang lelaki datang ziarah, orang lelaki itu kena duduk di bendul pintu saja. Itu ada juga dalam adat budaya orang Melayu. Mana kaki tu kena berada di luar, badan kat dalam. Badan dekat pintu, kat bendul pintu tu. Tu nak cerita adab orang Melayu lah. Lalu nak cerita bendul ni, Nabi Ibrahim memberikan kiasan kepada menantunya ini, kalau Nabi Ismail balik, nanti bagi tahu dia tukar bendul pintu. Atabatal bab. Baik. Kemudian Nabi Ismail fahamlah dengan maksud kata-kata ayahandanya. Lalu beliau menceraikan isterinya. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ziarah kali yang keempat. Waktu itu baginda datang mendapati Nabi Ismail telah pun mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita yang baru, isteri yang keduanya. Maka Nabi Ibrahim pergi bertanya khabar.
bertanya khabar dalam keadaan ketika itu Nabi Ismail pun tak ada di rumah, mencari rezeki. Lalu si wanita ini, menantu yang baru ini pun menjawab, alhamdulillah, dengan jawapan yang penuh kesyukuran, penuh puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung mengeluh, tidak langsung mengeluh merungut tentang kehidupan. Lalu Nabi Ibrahim pun akhirnya berpesan dengan pesanan supaya kekalkan bendul pintu kamu kepada Nabi Ismail, untuk disampaikan oleh si isteri ini. Itu lawatan Nabi Ibrahim yang keempat. Baik, lawatan yang kelima. Yang kelima yang disebut dalam sejarah ialah ketika mana Nabi Ibrahim datang menziarah Nabi Ismail dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail untuk membina Kaabah, membina Kaabah. Itulah kali yang kelima. Yang kelima, dalam Al-Quran pun sendiri disebut kisah pembinaan Kaabah itu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Okey, dalam surah Al-Baqarah ada disebut ayat tersebut. Jadi itulah 5 kali kedatangan Nabi Ibrahim ke Mekah sekurang-kurangnya yang disebut dalam sejarah. Kita tak tahu, mungkin lebih lagi. Mungkin lebih lagi. Tapi walaupun 5 kali pun kita tahu Nabi Ibrahim ni duduk di Palestin. Palestin nak ke Mekah tu berapa ribu kilometer nak sampai ke Mekah tu, jauh. Dan Nabi Ibrahim ni pula kita pun tahu baginda dapat anak Nabi Ismail ini ketika mana baginda pun dah tua. Dah tua. Macam mana seorang yang tua mengambil tanggungjawab untuk menziarah anak dan isterinya di Mekah walaupun dalam keadaan jarak yang jauh dari Palestin ke Mekah berapa jauh. Tu pun sekurang-kurangnya 5 kali. Mana 5 kali yang disebut dalam sejarah beliau ke Mekah. Kali pertama pergi tinggalkan Hajar dan Ismail, kali kedua pergi untuk menziarah, akhirnya diwahyukan untuk menyembelih anaknya. Kali yang ketiga pergi berjumpa dengan menantu barunya, menantu yang pertama. Kali yang keempat pergi berjumpa dengan menantu yang kedua. Kali yang kelima pergi dan diwahyukan untuk membina Kaabah. Itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita tahu Nabi Muhammad ini merupakan anak cucu kepada Nabi Ismail. Tetapi Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail ni berapa keturunan? Kalau nak katakan berapa lapis nak sampai kepada Nabi Ismail? Ada riwayat sebut 40 lapis nak sampai kepada Nabi Ismail. Sehingga kan para sejarawan sebut Nabi Ismail dengan Nabi Isa pun ada dekat 20 abad antara Nabi Ismail dengan Nabi Isa. Kalau 20 abad maksudnya 2000 tahun antara Nabi Ismail dengan Nabi Isa. Nabi Isa ni sebelum Nabi Muhammad lagi. Dengan 500 tahun. Maknanya jauh. Jauhnya. Beza. Maknanya kalau sebut 40 keturunan tu logiklah. Logiklah. Itu pandangan para sejarawan lah. Kita tak nak pergi cerita lebih lanjut mana lebih sahih, mana lebih rajih, itu bukan urusan kita lah. Baik. Kemudian kita tahu dah hadis yang Rasulullah SAW sebut, sesungguhnya Allah pilih daripada Nabi Ibrahim itu Nabi Ismail. Mana Rasulullah ceritakan keturunan baginda, Rasulullah cerita Allah pilih daripada Nabi Ibrahim itu daripada anak-anak Nabi Ibrahim ada 2 anak, Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq, maka Allah pilih Nabi Muhammad ni daripada keturunan Nabi Ismail. Baik. Kemudian Allah pilih daripada Nabi Ismail itu pula, Allah pilih Bani Kinanah. Bani Kinanah. Kemudian Allah pilih pula daripada anak-anak keturunan Bani Kinanah yang ramai itu, Allah pilih pula Quraisy. Iaitulah Fahr yang merupakan cicit kepada Kinanah. Dan Allah pilih pula daripada Quraisy itu Hashim. Hashim ni moyang Nabi. Moyang Nabi Muhammad SAW. Dan Allah pilih daripada Hashim itu pula Nabi Muhammad SAW. Nak cerita salsilah keturunan tu disebut sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita dah ceritakan dulu bagaimana silsilah keturunan Rasulullah yang diyakini hanya setakat Adnan.
Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin sampai ke Adnan. Dan Adnan itu merupakan datuk yang ke-21. Lapisan yang ke-21 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana daripada Adnan tu baru separuh nak sampai kepada Nabi Ismail. Dan daripada Adnan nak sampai kepada Nabi Ismail itulah yang diperselisihkan oleh para ulama, para sejarawan. Siapa nama bapa-bapa mereka itu, daripada Adnan bin siapa nak sampai kepada Nabi Ismail, diperselisihkan nama-nama bapa mereka itu. Walau bagaimanapun tak pentinglah, tak perlulah kita nak cari tarikh siapa nama bapa yang betul. Yang penting Nabi Muhammad sendiri sebut, aku ni keturunan daripada Nabi Ismail. Kita tahulah Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim. Baik, itu kisahnya. Kemudian kita nak bercerita tentang keadaan, latar belakang, suasana budaya orang Arab ketika mana kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ketika mana Rasulullah lahir di Mekah, kemudian selepas 40 tahun diutuskan sebagai Nabi, macam mana keadaan orang Mekah, orang Arab jahiliyah ketika itu. Baik, kalau kita fikir logiknya, bagaimana Mekah dibuka, dipimpin oleh seorang Nabi, Nabi Ismail. Maknanya kita tahu Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Maka kita tahu bahawa mereka ni golongan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ketika mana sampainya keturunan tu bertambah, akhirnya sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapati ada 360 berhala di sekitar Kaabah. Di sekitar Mekah. 360 berhala. Bayangkan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim seorang nabi yang mengajak kepada mentauhidkan Allah. Allah itu Esa. Allah itu Maha Esa. Nabi Ismail pun begitu juga, mengajak kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba keturunan itu akhirnya bila sampai ke zaman Nabi Muhammad, ada 360 berhala di sekitar Kaabah. Berubah daripada mana sebuah tempat yang mentauhidkan Allah kepada tempat kesyirikan yang begitu besar, jauh kesyirikannya berbanding tempat lain. 360 berhala di sekitar Mekah sahaja. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan dan Allah sekalian. Jadi semuanya itu disebut dalam sejarah berasal daripada seorang lelaki. Maknanya kerana nila setitik rosak susu sebelanga, maknanya nila Amru bin Luhai, seorang lelaki yang datang sebelum zaman Bani Kinanah. Maknanya kita tahu Quraisy ni pada Bani Kinanah. Mana Amru bin Luhai ni, dia ni sebelum kedatangan sebelum Kinanah lagi ni, dia ni membawa datang agama syirik ke kota Mekah. Dia ni orang, disebut ni orang pada zaman tu, dia ni orang yang beragama, kuat beragama, pemurah, banyak bersedekah, dan juga orang yang baik akhlaknya. Tetapi dia ni pergi ke Syam. Kita tahulah orang Mekah ni menjadi adat budaya mereka ni berniaga ke Syam dan juga ke Yaman. Musim panas mereka pergi ke Syam, musim sejuk mereka. Amru bin Luhai ni, bila dia pergi ke Syam, dia ni memandang tinggi kepada penduduk Syam. Kerana bagi dia orang Syam ni orang yang dekat dengan tempat para nabi. Sebab banyak nabi-nabi Allah ni diutuskan di Syam, di bumi Syam. Dan tamadun-tamadun besar pun ada di Syam. Jadi bila dia pergi ke Syam, dia memandang tinggi kepada penduduk Syam. Jadi bila dia tengok penduduk Syam ni pun sembah berhala, maka dia pun beranggapan bahawa baik, sembah berhala ni benda yang bagi dia terbaik. Kerana apa? Kerana penduduk Syam yang bagi dia tu bertamadun buat begitu. Sampai begitu. Lalu dia ni terpengaruh dengan penduduk Syam tersebut. Dia ni bawa baliklah berhala.
bawa balik satu berhala yang diberi nama Hubal. Diberi nama Hubal. Hubal ni ada orang Arab kata, dia perkataan Hubal tu sendiri bukan perkataan Arab. Kerana dia pergi ke Syam, dia bawa balik pada Syam, maka di situ Syam, di situ masa itu bukan orang Arab. Mereka bukan bercakap bahasa Arab ketika itu. Tapi ada yang sebut Hubal ni ada asasnya, ada asalnya daripada perkataan Arab yang bermaksud kasratu al-lahmi wasyahm. Banyak daging dan banyak lemak. Itu ada yang memberikan maksud kepada Hubal. Jadi patung berhala yang dibawa oleh menjadi patung yang berhala yang besar, yang paling besar yang diagungkan di Mekah, iaitulah Hubal. Sebab itulah kalau kita tengok sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana perang Uhud, bagaimana Abu Sufyan apabila mereka berjaya menyerang balas tentera Islam sehingga tentera Islam terpaksa berundur, Abu Sufyan ni kata u'lu Hubal. Maknanya tinggilah Hubal. Tu berhala Hubal tu. Mana mereka ni sangat mengagungkan patung berhala Hubal ini, dan Hubal ini diletakkan dalam Kaabah. Ketika itu pada zaman jahiliyah itu mereka letakkan berhala Hubal ni dalam Kaabah dengan dikelilingi oleh berhala-berhala yang lain. Dan berhala-berhala di tanah Arab ini banyak. Antara yang paling besarnya Hubal lah. Kemudian Allah sebut dalam Quran afara'aitumul Lata wal Uzza, berhala Lat bernama Lat, Uzza, wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra, berhala Manat. Ni tiga ni. Kemudian berhala-berhala kaum Nabi Nuh. Diceritakan dalam sejarah Amr bin Luhai ini apabila beliau bawa balik berhala ke Mekah, beliau pula didatangi mimpi. Biasalah bila dah rapat dengan syaitan, dah rapat dengan jin ni, didatangi oleh mimpi yang memberitahukan kepada dia, ni ada, pergi cari berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh dulu. Apa dia berhala tu? Apa dalam Al-Quran sebut nama-nama berhala tu? Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 berhala ini dikatakan beliau pergi keluar mencari, mengarahkan, mengajak penduduk-penduduk Arab kota Mekah jahiliyah dulu cari berhala-berhala ini, akhirnya jumpa. Akhirnya dibawa balik ke kabilah masing-masing. Disembah pula. Nak cerita banyaknya berhala-berhala di Mekah. Angkara daripada seorang lelaki bernama Amr bin Luhai. Sehingga kan disebut dalam sejarahnya, seorang sahabat Nabi dia ceritakan, Abu Raja Al-Utaridi. Abu Raja Al-Utaridi ini dia cerita, kami dulu zaman jahiliyah dulu kunna na'budul hajar. Kami sembah batu. Mana berhala ni berbatu lah, dibuat daripada batu. Baik. Fa idza wajadna hajaran huwa khairum min alqainahu wa akhadna al-akhar. Apabila kami dapati batu lain lebih baik daripada batu berhala yang sedia ada tu, kami buang berhala tu, kami buat yang lain. Kami buat berhala dengan batu yang lebih baik. Macam itulah keadaan mereka. Jumpa batu yang lebih baik, buat berhala. Yang lama buang. Jumpa batu lebih baik, buat berhala. Yang lama buang. Dan dia kata apa? Dia kata kalau faiza lam najid hajaran, kalau kami tak jumpa batu. Makna kalau mereka ni dalam hati tu nak sembah berhala tapi cari batu yang baik tak jumpa. Mereka buat apa? Mereka cari debu-debu tanah yang boleh dikumpul, tanah-tanah liat dan sebagainya. Jama'na duswatan min turab. Kami kumpulkan tanah-tanah, debu-debu tanah ni. Thumma ji'na bisyad. Kami datangkan kambing biri-biri syad, fahalabnahu alaih thumma tufna bih. Kami perah susu biri-biri itu, susu kambing itu ke atas tanah tersebut. Ke atas tanah tersebut yang dibuat jadi patung tu, tanah liat tu, kami perah susu kambing atas tu biar susu tu mengalir jatuh atas tanah tu. Thumma tufna bih. Kemudian kami tawaf.
patung tu. Nak cerita sampai ke tahap itu. Jahiliyahnya orang Arab ketika itu. Baik. Lalu kita pun tahu antara bibit-bibit kesyirikan. Kenapa orang ni menyembah berhala? Kenapa? Permulaannya bibit kesyirikan ini boleh timbul kerana yang pertama, melihat orang baik, dia menganggap orang baik ni mesti dekat dengan Tuhan. Betul. Bila mereka lihat orang tu orang yang baik, mereka puja orang tu. Jadi mereka menganggap orang tu mesti dekat dengan Tuhan. Okay, satu. Yang kedua, bila mereka melihat ada karamah, ada keistimewaan, ada kelainan. Orang ni, dia ni, wali Allah ni ada kelebihan pada dia yang tak ada kelebihan pada orang lain. Bertambah-tambah lagi lah pemujaan mereka kepada orang tu. Itu yang kedua. Jadi mereka menganggap bila orang tu ada suatu perkara yang luar biasa pada dia, mestilah dia ni sangat dekat dengan Tuhan sehingga Tuhan berikan keistimewaan kepada dia. Sebab tu dia dapat keramat tu, karamah tu. Tu keanggapan yang kedua yang menjadi bibit kesyirikan. Dan yang ketiga, apabila mereka dah anggap orang tu ada keramat, ada kuasa luar biasa, maka mereka menjadikan orang tersebut orang tengah. Menjadikan orang tersebut orang tengah. Apa tu? Orang-orang baik pada zaman Nabi Nuh dulu. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Itu sebenarnya orang-orang soleh zaman Nabi Nuh dulu. Zaman Nabi Nuh dulu. Lalu mereka ini akhirnya dipuja, disembah, dan akhirnya disucikan, dijadikan orang tengah kepada Tuhan. Dan itulah yang berlaku kepada orang Arab Jahiliyah. Macam itulah kisahnya. Bila kita terlampau memuji seseorang, kita anggap dia tu, betul lah dia orang baik, mesti dia ada hubungan link dengan Tuhan. Okay, betul. Kemudian bila mereka melihat ada keistimewaan, ada keramat pada orang tersebut, mereka menganggap, Tuhan berikan keistimewaan kepada dia. Tentunya orang ni ada kuasa-kuasa tertentu yang Tuhan berikan kepadanya. Yang kedua. Dan yang ketiga, akhirnya mereka menjadikan orang tu sebagai orang tengah. Sebab itulah kita jumpa dalam Al-Quran ayat-ayat yang menceritakan alasan-alasan orang kafir, orang Arab Jahiliyah, kenapa mereka menyembah berhala. Mereka kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mereka ini boleh mendekatkan kami kepada Allah. Mana mereka ini boleh jadi orang tengah yang mendekatkan kami kepada Allah. Mereka tak sembah Allah direct. Bagi mereka rasa mereka ni tak layak. Jadi mereka sembah orang, sembah berhala. Dengan menganggap berhala tu boleh jadi orang tengah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan. Itu kisahnya. Bibit kesyirikan. Jadi apa kesannya bila mereka puja orang ni? Mereka buat berhala orang tu. Mereka jadikan kubur ataupun rumah tempat tinggal orang tu, bila orang tu dah meninggal, mereka jadikan sebagai tempat suci. Ni yang tadi tu bibit kesyirikan. 3 bibit kesyirikan tersebut. Yang kedua, kesan daripada kesyirikan yang timbul, mereka buat apa? Mereka buat berhala kepada orang tu, orang soleh. Mereka buat apa? Mereka puji, mereka sucikan kuburnya ataupun rumah tempat tinggalnya selepas dia meninggal. Dan mereka akhirnya buat apa? Mereka korbankan haiwan, sembelih haiwan kepada kubur. Sembelih haiwan kepada kubur. Dan akhirnya mereka buat apa? Mereka doa dan mereka buat amalan agama, ritual yang mereka reka-reka sendiri di kubur. Di kubur orang yang mereka anggap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan-kesan daripada kesyirikan pada zaman jahiliyah dulu, apa yang mereka buat. Baik. Antara ritual yang kedua, mereka ni bila sujud, kita tengok orang Arab ni dia tawaf. Dia tawaf. Dia buat berhala macam saya cerita tadi, kisah Abu Raja Al-Utaridi cerita, bila mereka selesai buat berhala, mereka buat apa? Mereka tawaf. Pusing. Pusing sekitar berhala tersebut. Seolah-olah nak minta syafaat lah, pusing.
Seolah-olah menunggu supaya pintu dibuka. Pintu dibuka untuk permintaan mereka ditunaikan. Baik. Kemudian mereka buat apa? Mereka khususkan makanan dan minuman tertentu letak depan berhala. Kat Malaysia kita ni pun kita boleh tengok macam bagaimana berhala-berhala ini diletakkan makanan depan berhala tu. Letak buah oren, letak mi, letak macam-macam depan berhala. Seolah-olah berhala tu nak makan, bagi makan kepada berhala. Baik. Kemudian mereka buat apa? Mereka nazarkan ternakan dan haiwan mereka. Ternakan mereka, haiwan mereka, tanaman mereka tu. Kalaulah tanaman menjadi tahun ni, kalaulah durian musangki menjadi tahun ni, aku nak hadiahkan musangki ini kepada berhala contohnya. Kat Malaysia lah, wakil Malaysia. Contoh, nak bagi mudah faham. Dan itulah yang berlaku di tanah Arab, orang Arab jahiliah dulu. Mereka nazarkan kalau tanaman apa itu ini menjadi, mereka akan sedekah, letakkan kepada berhala. Ataupun mereka akan khususkan apa haiwan-haiwan tertentu kepada berhala. Itulah yang disebut dalam itu sebagai satu penyembahan kepada berhala. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wasilatin. Allah sebut jenis nama binatang ternakan apa tu persembahan untuk berhala, apa nazar untuk berhala tu, bahirah, saibah, wasilah, ham. Tu semua tu binatang-binatang ternakan. Bahirah ni unta betina yang beranak ada 5 anak. Saibah ni ternakan yang dinazarkan kepada berhala. Wasilah, kambing betina yang yang melahirkan 7 ekor anak. Dikira berjasa. Dan juga ham ni unta jantan yang membuntingkan 10 unta betina yang lain. Macam-macam lah disebut. Jadi nak ceritanya macam begitulah corak ritual dan ham ni siapa yang buat? Itulah Amr bin Luhai. Ya, dialah dengan otaknya, dengan akalnya, mereka cipta ritual-ritual ibadat ini kepada berhala. Itulah kisahnya. Dan sebab itulah Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis berkenaan dengan apa nasib Amr bin Luhai ini di akhirat kelak. Disebut dalam hadis Rasulullah, disebut ra'aitu Amr bin Luhayyin yajurru qasabahu finnar. Aku melihat dalam mimpi aku ni Amr bin Luhai ini menarik-narik isi perutnya dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, kita ni kalau kita buat dosa, mana kalau kita buat satu dosa, kita bersalah. Kita dikira bersalah lah, kita tanggung kesalahan, dosa sebab kita yang buat. Macam mana agaknya kita buat dosa dan kita ajak orang lain buat dosa juga. Dan dosa tu pula bukan dosa yang sembarangan. Dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu dulu kisah kisah anak kepada Nabi Adam. Kalian. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan pada zaman jahiliah ini, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit lagi. Yang banyak dilakukan oleh mereka iaitu ulang. Itu maksud mudah-mudahnya macam itulah. Mana kalau mereka goncangkan bekas tu, kalau anak panah kata ya, iyalah. Kalau anak panah tu yang keluar jatuh tu tidak, tidak. Kalau ulang, ulang. Itulah antara cara mereka ni mendapatkan kepastian dalam urusan kehidupan mereka. Salah satu contoh. Antara contoh lain, mereka juga pergi bertemu dengan arraf, dengan kahin, dengan munajim. Ni tiga jenis tok bomoh, tukang tilik pada zaman jahiliyah dulu. Kalau kahin ini tukang tilik yang mendakwa, mengetahui perkara-perkara gaib, yang melalui jin. Dia tahu perkara-perkara gaib melalui jin. Ni kahin.